أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وارزقنا من تبعك مستقيما لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم لا Assalamualaikum Ustaz dan Bukan. فلهم الملائكة المقربين واخرجنا من الظلمات وافتح علينا برحمتك وعلمنا أسرار رحمتك يا رب العالمين رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا وتم لساننا ويفقهوا قال الشيخ المصلي تعالى نفعنا بالمؤمنين في الدارين sekarang turun pada ulama Yahudi. Turun pada ulama Yahudi adalah mereka itu kata pada segala kerabat mereka yang Islam tetap oleh kamu atas agama Islam, agama Muhammad, maka bahwasanya hak sebenar. Turun yakni turun oleh ayat atamuruna an-nasa bil birri. Turun oleh ayat atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun. Jadi ayat ini diturun pada ulama Yahudi. Ayat ini turun untuk menuju kepada ulama Yahudi. Kenapa diturunkan ayat ini? Adalah mereka ni sebab-sebab diturun. Inilah dikatakan asbabun nuzul. Dikatakan asbabun nuzul. Setengah daripada faedah kita mengetahui akan asbabun nuzul, sebab-sebab turun ayatnya ialah membantukan kita di atas fahamkan maksud ayat. Adalah mereka itu ulama Yahudi kata pada segala karabah mereka. Dia ada cakap, dia ada kata pada karabah-karabah mereka itu yang Islam, yang sudah masuk Islam, yang sudah beriman dengan Nabi Muhammad. Apa kataan mereka itu kepada karabah yang masuk Islam? Tetap oleh kamu atas agama Muhammad. Jadi dia kata kepada karabah-karabah dia yang sudah masuk Islam, dia kata kamu mesti tetaplah kamu di atas agama Nabi Muhammad. Padahal dia tu belum masuk Islam lagi, tapi ada setengah-setengah kerabat mereka tu dah masuk Islam, dah beriman dengan Nabi Muhammad, maka mereka bercakap kata kamu ni mesti tetaplah di atas agama Nabi Muhammad. Maka bahwasanya yakni kerana bahwasanya agama Muhammad itu hak sebenar. Hak makna dianya sebenar. Hak itu bahasa Arab, bahasa Melayunya sebenar. Jadi maknanya mereka sendiri itu dia mengetahui, dia tahu sangat bahwasanya agama Muhammad itu adalah agama yang betul, yang sebenar. Sebab tu karabah-karabah mereka apabila masuk Islam dia nasihat. Dia beri nasihat kepada karabah dia, katanya jangan ubah sama sekali jangan tinggal sama sekali daripada agama Nabi Muhammad. Tetaplah kamu di atas agama Nabi Muhammad. Sebab agama Nabi Muhammad itulah adalah agama yang sebenar. Padahalnya dia sendiri itu masih agama Yahudi lagi. Maka dengan sebab ada berlakunya begitu, maka turunlah ayat ini, atamuruna an-nasa bil birri. Atamuruna an-nasa bil birri. Adakah kamu suruh akan manusia? Adakah, ini rupa istifham.
rupa istifham, bentuk istifham, cakapan istifham, mana tanyaan. Tetapi maksud di sininya nak ingkar. Maknanya adakah sepatut? Adakah kamu ini, adakah sepatut kamu? Jadi tak sepatutlah buat begitu. Adakah kamu ini, adakah sepatut kamu suruh akan manusia, mana suruhkan yang lain, suruhkan orang lain dengan kebajikan. Apa dia kebajikan? Beriman dengan Muhammad. Adakah patut membuat kamu buat begini? Ialah suruhkan manusia dengan kebajikan, dengan benda baik, ialah beriman dengan Nabi Muhammad. Sebab dia tetap dia nasihat kepada keluarga dia, kerabat dia yang sudah masuk waris-waris dianya, yang sudah beriman dengan Nabi Muhammad. Dia nasihat katanya tetaplah di atas agama Muhammad itu, sebab agama ini adalah agama yang sebenar. Jadi maknanya mereka sendiri itu suruhkan yang lain dengan buat kebajikan, dengan beriman dengan Nabi Muhammad. Wa tansawna anfusakum. Wa tansawna, dan terlupa oleh kamu, dan kamu lupa akan diri kamu. Dan kamu lupakan diri kamu daripada kebajikan itu. Jadi pandai suruh orang saja, dia sendiri tak buat. Dan kamu lupakan diri kamu, maka tiada kamu suruh dengan dia, dengannya, dengan diri kamu beriman dengan Muhammad. Jadi mana suruh orang lain beriman dengan Nabi Muhammad, tetapi kamu kepada diri kamu sendiri kamu tak suruh. Maksudnya begitu. Maknanya dia katanya terlupa di sini, sebenarnya kalau terlupa tu tak salah. Kalau kata terlupa tu tidak salah, sebab maklum bahawasanya tidak ada kesalahan bagi orang yang tidak berakal, tidak ada kesalahan bagi orang yang tak balik, tidak ada kesalahan bagi orang yang terlupa, tidak ada kesalahan. Tak berdosa lah kalau sekiranya kalau jatuh dalam benda yang dilarang oleh syarak sekalipun, tetapi tidak berdosa kalau terlupa, betul-betul terlupa. Maka di sini dia kata kamu lupakan diri kamu, maksudnya kamu sendiri tak buat. Lupakan diri kamu makna kamu sendiri tak buat. Suruh yang lain tapi kamu sendiri tak buat. Itu maksudnya. Sebab kita kena tafsir katanya, dan kamu lupakan diri kamu, mana kamu sendiri itu tak buat. Kenapa ditafsirkan begitu? Sebab terlupa, tidak ada kesalahan bagi terlupa. Orang terlupa buat tidak berdosa. Mana kalau dia terlupa nak masuk Islam, betul-betul terlupa sungguh, tak salah. Tetapi maksud di sininya tinggalkan, tak buat. Sebab dia antara tak buat dengan apa dia? Tak buat dengan terlupa itu dia sebab musabab, artinya lazim malzum. Antara terlupa dengan tak buat tu dia ada belazim. Belaziman artinya jadi sebab musabab. Sebab kerana bahawasanya kalau terlupa, biasanya kita kalau kita terlupa tak buatlah. Lazim daripada terlupa kita tak buat. Terlupa nak makan ubat masalah. Pagi tadi terlupa nak makan ubat. Maknanya terlupa tu maknanya tak makan. Lazim daripada terlupa tu tak buat. Sebab tu di sini makna terlupa, murad dengan terlupa tu ialah lazimnya ialah tak buat. Artinya terlupa itulah sebab bagi tak buat. Terlupa itulah sebab bagi tak buat. Artinya tak buat tu lazim bagi terlupa. Kalau katanya berlaziman, maknanya terlupa, apa dia tak buat tu lazim daripada terlupa. Artinya terlupa itu adalah sebab bagi tak buat. Jadi maksud di sini bukan nak diterlupa, bukan maksud diterlupa, bahkan nak tak buat. Tak buat ialah lazim bagi terlupa, artinya sebab musabab bagi terlupa. Itu maksudnya. Itulah kalau orang belajar dalam ilmu bayan, dia kata majaz.
Panggil majaz dah tu. Dan kamu lupa akan diri kamu. Mana terlupa akan diri kamu, mana kamu sendiri itu tidak buat akan apa yang kamu suruhkan yang lain buat. Kamu suruh orang beriman dengan Nabi Muhammad, tetapi kamu sendiri terlupa, mana kamu sendiri tak buat, mana tidak beriman dengan Nabi Muhammad. Gitu. Itu dia cakap katanya, bentuk ayat tu katanya, dan kamu lupakan diri kamu. Lagi pulanya di sini nak isyarat kepada bahasanya benda yang penting tak sepatut terlupa. Di sini nak isyarat kepada benda yang penting tak sepatut terlupa. Sebab tu terlupa saat itu ada kala dicelai juga. Walaupun tak berdosa, setengah-setengahnya terlupa tu tidak berdosa, lagi pulanya tak dicelai. Seperti kita terlupakan benda yang tidak penting, tidak kepentingan. Ada juga, penting juga tapi tak begitu sangatlah. Maka seperti kita kata nak pergi ke mana-mana, terlupa nak bawa telefon ke masalah. Maka katanya keluar daripada rumah, lupa nak kunci pintu ke masalah. Jadi maknanya setengah-setengah lupa tu tak dicelai, tetapi kalau benda tu benda penting, nak pergi ke mana-mana tu lupa nak kunci rumah ke masalah, padahalnya kawasan rumah kitanya pencuri ramai, terlupa begitu tu sepatut dicelai. Maka di sini pun nak isyarat katanya terlupa ni ada kalanya dicelai, ada kalanya tidak dicelai. Tetapi maksud macam tadilah, maksud dengan terlupa di sini ialah tak buat, tak beriman. Tetapi nak isyarat di dalam ayat ni ada isyarat kepada suatu perkara ialah bahawasanya terlupa ada kalanya dicelai. Sebabnya kalau terlupa benda yang penting-penting, benda yang sangat penting, itu sepatut dicelai. Sebab kita biasanya kalau benda yang penting itu tak sepatut kita terlupa. Kalau terlupa tu sepatut dicelalah. Seperti setengah-setengah orang tu dia ada hari ni ada kerja, tetapi dia tak pergi kerja. Tokek tanya kenapa kau tak datang kerja hari ni? Dia kata saya terlupa kata hari ni ada kerja. Maka sepatut dicela oleh tokek lah. Kalau tokek nak marah pun boleh marah lah, sebab benda ni penting. Macam mana boleh terlupa? Itu nak isyarat kepada katanya terlupa ada kalanya dicelai. Asal daripada terlupanya tak bersalah, tak sepatut dicelai. Tetapi dengan sebab benda yang penting ialah beriman ni benda yang penting lah untuk bernasib, untuk nak menentukan nasib di akhirat esok. Gitulah. Jadi maknanya ceritanya mereka ada nasihat, ada suruhkan yang lain beriman dengan Nabi Muhammad padahal mereka sendiri tak beriman. Wa antum lagi pulanya wa antum tatlunal kitabah, dan kamu ini walahal adalah kamu baca kitab Taurat, dan padanya dan ada di dalamnya dan padanya ni ada sebut di dalamnya dalam kitab Taurat, dan padanya ni ada sebut di dalamnya dalam kitab Taurat wa'id. Ada wa'id. Apa dia wa'id? Itu maksud wa'id, janji seksa. Janji seksa atas berlainan perkataan bagi perbuatan. Janji seksa itu wa'id. Dia ada dua perkataan. Dia ada dua perkataan, wa'dun dengan wa'id. Kalau wa'idun janji seksa, makna janji dengan balasan berjahat. Kalau wa'dun janji juga, janji nak beri balasan baik. Janji nak masuk syurga, itu panggil wa'dun. Kalau wa'idun janji nak seksa kerana buat maksiat. Kalau janji nak bagi syurga di atas taat, itu dia panggil wa'dun. Itu ada dua perkataan. Dalam istilah syaraknya ada dua perkataan, perkataan wa'dun, perkataan wa'idun. Kalau wa'idun janji menyeksa kerana buat kesalahan. Kalau wa'dun mana janji nak beri pahala, janji nak beri balasan yang baik kalau mengerjakan amalan taat. Dan padanya ni ada sebut di dalamnya dalam kitab Taurat wa'id. Apa dia wa'id? Janji seksa atas yakni kerana. Atas yakni kerana seksa tu kerana berlainan
perkataan bagi perbuatan. Jadi kata lain, buat lain. Perkataan tu lain, perkataan suruh orang beriman, tetapi dia sendiri tak beriman. Itu dia katanya agama Nabi Muhammad, agama yang sebenar, yang betul. Tetapi dia tu kalau sepatut kata sebenar, mesti dia ikutlah. Tetapi dia tak ikut. Tu mana katanya tak sepatut kamu terlupa benda ini, padahal kamu sendiri pun dah baca dalam kitab Taurat. Kamu dah tahu hukumnya apa seksaan bagi orang yang tak menyalahi perkataan dia dengan perbuatannya. Maka kamu dah tahu sangat-sangat. Maka tak sepatutlah kamu tak beriman dengan Nabi Muhammad. Afala ta'qilun. Afala ta'qilun, maka tiadakah berakal kamu, maknanya reti kamu, faham kamu akan kejahatan perbuatan kamu. Adakah kamu sedar, adakah kamu reti, adakah kamu terfikir bahawa adalah perbuatan kamu itu ialah perbuatan yang sangat jahat, yang sangat keji, dengan maknanya tak sepatut sangatlah kalau betul-betul kamu tu orang berakal. Kalau kamu betul-betul kamu tu orang berakal, orang yang cerdik, kamu mendulukan bab ini, bab beribadat ni, kamu mesti mendahulukan diri kamu di atas yang lain. Kalau betul-betul kamu itu orang yang berakal, mesti kamu mendahulukan beriman, mendahulukan diri kamu dengan beriman, kemudian barulah kamu suruhkan yang lain. Ini tidak, sebaliknya kamu suruhkan yang lain tetapi kamu terlupakan diri kamu. Maka itu tak sepatut sangat, sebab Taurat pun dalam tangan kamu. Kamu alim sangat dengan kitab Taurat. Benda-benda begini tak sepatut sangat berlakunya. Jadi ini ini nak menunjuk bahawasanya berganda apa dia seksaan orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu. Dengan sebabnya kalau orang jahil, salah dia salah satu perkara saja, satu kali salah saja. Tetapi kalau orang alim, salah dia dua kali salah. Salah dengan sebab dia dah tahu tapi tak buat. Salah buat salah tu satu. Dan salah tak buat mengikut pengetahuan dia tu satu lagi. Ini nak mencelakan, itu nak menunjukkan bahawasanya kejahatan bagi ulama-ulama Yahudi yang mana mereka pandai suruh orang saja tetapi mereka sendiri tu tak buat. Padahal tu kitab Taurat dia baca, orang ramai, orang awam tak baca kitab Taurat pun. Tetapi mereka beriman. Dia sendiri dia baca, dia tahu sangat, tapi sebaliknya tak beriman. Sepatut dicelai sangat. Habis di situ, maka cerita masuk cerita lain pula. Wasta'inu bis-sabri was-salati. Wasta'inu bis-sabri was-salati, dan minta tolong oleh kamu atas segala pekerjaan kamu itu dengan banyak sabar dan sembahyang. Dan minta tolong oleh kamu atas segala pekerjaan agama kamu. Dia katanya minta tolong, maknanya minta tolong bukan katanya macam kita minta tolong sama-sama kita ni, bukan begitulah. Jadi untuk nak jadi kuat kita, untuk nak jadi tegas kita, untuk nak jadi kuat kita, untuk nak jadi cergas kita dalam kerjaan agama. Dalam medan pengajian ke, ataunya medan mana-mana sekalipun, bab ibadat, bab belajar, bab mana-mana sekalipun, untuk nak berjaya dalam kerjaan agama kita, mesti kita ambil pertolongan dengan sabar dan sembahyang. Jadi sabar ini boleh menolongkan kita, boleh membantukan kita di atas segala urusan agama. Dan sembahyang pun begitu juga. Sembahyang pun begitu juga boleh membantukan kita di atas segala kerjaan agama. Jadi pendek katanya segala kerjaan agama senang saja dilakukan. Senang saja dilaksanakan, dilakukan sekiranya kalau kita tu ada sabar, kalau kita terus sembahyang. Itu maknanya kita minta tolong dengan sabar. Kita minta tolong dengan sembahyang. Bukan sabar tu kena atas orang, kena atas manusia. Bukan sembahyang tu kena atas manusia, tetapi
Macam apa dia? Seolah katanya sobat dan sembahyang ini ada satu jenis ubat. Satu jenis ubat untuk kita boleh meneruskan, boleh menguruskan, menjalankan akan segala kerjaan agama. Jadi masalah katanya kalau kita setengah-setengah orang tu nak buat kerja tu dia makan ubat untuk nak tambahkan tenaga. Untuk nak tambahkan tenaga setengah tu makan air tukar ali kemasalan, makan misal lebah kemasan untuk nak kuatkan akan badan dia di atas kerjaan-kerjaan yang dia nak buat. Tetapi dalam kerjaan agama kita nak bagi kuat, nak bagi tegas, nak bagi apa, kita ambil bantuan daripada sabar dan sembahyang. Jadi sabar dan sembahyang ini boleh membantukan kita di atas kerjaan agama. Begitu. Itu makna katanya minta tolong oleh kamu atas segala kerjaan kamu itu dengan banyak sabar dan sembahyang. Dengan sabar dan dengan sembahyang. Sabar tu apa dia sabar? Sabar itu ialah menahankan nafsu kita di atas benda yang tak disukai oleh nafsu. Kita mengerasi akan nafsu kita untuk menanggung atau untuk membuatkan perkara yang tak disukai oleh nafsu. Memanglah nafsu kitanya suka kepada kesenangan, suka kepada kesedapan, suka kepada kesenangan. Kalau kerja seikut-ikut nafsunya tak nak kerja. Kalau ikut nafsunya nak duduk dalam sedap, nak dalam sedap tak payah buat tu buat ni, susah lelah begitu, susah lelah begini, tak payah sembahyang, tak payah puasa, tak apalah. Kalau mengikut hawa nafsu, maka sabar ini ialah menahan akan nafsu kita di atas benda yang tak disukai oleh nafsu. Benda yang nafsu itu benci. Maka kita maklum bahawasanya sabar ini ada 3 bagai sabar. Sabar ada 3 bagai sabar. Satu jenis sabarnya ialah sabar di atas musibah, sabar di atas bala, di atas ketipaan bala. Sabar di atas ketipaan bala. Setengah pada bala tu penyakit-penyakit, ditipa penyakit, bala daripada macam banjir, macam wabak, katalah sabar kerana ketipaan bala. Itu satu. Yang keduanya ialah sabar di atas buat amal ibadat, di atas taat. Sabar di atas buat ibadat, buat amal ibadat. Buat amal ibadat, taat, begitulah. Yang ketiganya sabar daripada maksiat. Yang ketiganya sabar daripada maksiat. Mana sabar daripada maksiat, sabar daripada musibah, sabar daripada bala, ketipaan bala ialah jangan kita bergelah gesuh. Jangan kita bergelah gesuh, kita terima akan ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksud katanya sabar di atas ketipaan bala. Maka maksud kata sabar di atas ketipaan bala tu maknanya kita tidak bergelah gesuh, kita terimakan takdir, qada dan qadar Allah Subhanahu Taala yang menentu di atas kita. Kalau kita jatuh sakit pun nak buat macam mana, Allah Taala nak uji kita. Kita terimalah. Kita terima dua belah tangan, jangan nunjuk perasaan bergelah gesuh tu. Jangan. Itu sabar di atas musibah, sabar di atas ketipaan bala. Dan sabar yang kedua ialah sabar di atas taat atau di atas ibadat. Maka di sini sabar di sini ialah sabar di atas keberatan badan untuk nak melakukan taat, untuk nak buat amal ibadat. Sebab setengah orang tu dia rasa malas.
terasa malas, terasa segan, berasa berat badan untuk nak buat amal ibadat, untuk nak taat kepada Allah, maka dia pun sabar sehingga boleh buat amal ibadat, sehingga boleh taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketiganya ialah sabar daripada maksiat, maknanya sabar jangan buat maksiat. Sabar daripada maksiat, mana sabar jangan buat maksiat. Kita tahankan diri kita walaupun ingin nafsu tu ingin sangat nak buat maksiat, tetapi kita tahankan. Kita tahankan, kita kocikan, jangan buat sama sekali. Itu sabar daripada maksiat. Maka sabar, tiga-tiga bagai sabar inilah yang dimaksud dengan kata wasta'inu bis-sabri. Wasta'inu bis-sabri dalam ayat. Lagi pulanya sabar tiga bagai itu tadi tu peringkat dia tak sama. Peringkat dia tak sama. Peringkat dia tak sama. Yang paling lebihnya ialah sabar yang ketiga. Sabar yang ketiga paling lebih daripada dua yang pertama. Sabar bagai yang kedua lebih pada bagai yang pertama. Lebih maknanya pahala lebih besar. Maknanya sabar yang kedua, sabar di atas taat ibadat itu lebih besar daripada sabar ketipaan bala. Sabar daripada maksiat lebih besar pahala daripada sabar di atas taat. Semuanya kita mesti perlu kepada sabar ke semuanya. Tiga-tiga bagai itu mestilah kita bersabar, kita kena guna ke semua. Tiga-tiga bagai itu kena bagi ada semua tiga-tiga bagai. Tetapi kalau tilik kepada pahala yang dapat kerana sabar itu, pahala yang kita dapat daripada sabar, daripada maksiat itu lebih besar daripada sabar di atas taat. Pahala yang dapat daripada sabar di atas taat itu lebih besar daripada sabar, pahala sabar di atas musibah bala. Itu peringkat pahala dia tu, besar tak besar tu tak samalah. Besar kecil dia tu tak sama. Jadi yang tiga lebih besar daripada yang kedua lebih besar daripada yang pertama, mengikut tertib yang saya sebut tadi. Satu, sabar di atas bala. Yang keduanya sabar di atas taat ibadat. Yang ketiga sabar daripada maksiat. Itulah bagai-bagai sabar. Dan sembahyang. Yang sembahyang yang sempurna seperti sebut dalam ayat kata apa dia? Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sembahyang di sini ialah sembahyang yang sebut di sana pada kata innas salata tanha 'anil fahsya' wal munkar. Ialah sembahyang yang sempurna dengan syarat-syarat, rukun-rukun dan adab-adabnya. Dikarenakan sembahyang solat sama dengan solat yang sebut dalam ayat katanya innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Solat di sana dan di sini maksudnya sama, ialah sembahyang yang sempurna. Sembahyang yang sempurna macam mana? Sembahyang yang sempurna ialah sembahyang yang sempurna syarat-syaratnya dan rukun-rukunnya dan segala adab-adabnya. Maka itulah ada dikatakan sembahyang yang sempurna, sembahyang boleh menegahkan daripada fahsyak dan mungkar. Sembahyang yang sempurna syarat-syaratnya, sembahyang yang sempurna rukun-rukunnya dan sempurna juga segala adab-adabnya. Adab bagi solat ialah segala sunat-sunat. Lebih-lebih laginya masalah khusyuk, masalah ikhlas. Begitulah. Wasta'inu bis-sabri was-salati. Kita perhati tengok dalam ayat dia sebut sabar dulu. Allah Taala sebut sabar belum pada solat. Tapi kalau kita kira tu solat tu hebat lagi kan, sebab solat itu adalah rukun Islam, rukun imaduddin. Rukun agama, lagi pula tiang agama. Tetapi kenapa didulukan sabar di atas solat? Ini nak menunjuk kepada bahawasanya nak boleh solat itu terhenti di atas sabar. Sebab kalau orang tak sabar, dia tak kuasa nak sembahyang.
tak sabar daripada malas nak sembahyang, tak sabar daripada segan nak ambil wuduk sejuk-sejuk ke masalan, tak, kalau tak boleh, kalau tidak ada sabar maka tidak ada solat. Begitu. Kita ulang balik. Dan minta tolong oleh kamu atas segala kerjaan kamu itu dengan banyak sabar. Jadi kerjaan agama kita, segala urusan dalam agama kita, tak kiralah urusan peribadi ke urusan agama yang peribadi, ialah sembahyang 5 waktu, sembahyang sunat, puasa, zakat, apa semua tu, itu urusan peribadi. Kita belajar pun setengah tu urusan peribadi. Kalau fardu ain, kalau kita belajar tu jadi fardu kifayah yang tinggi-tinggi sikit, lepas pada fardu kifayah masuk dalam lepas pada fardu ain masuk pula dalam mata pelajaran fardu kifayah, itu untuk orang ramai juga. Jadi segala urusan mana-mana urusan agama lah, tak kira peribadi, urusan agama peribadi, untuk urusan agama yang umum untuk orang ramai, maka tak dapat tidak nak berjaya kitanya, nak bagi sepenuh kejayaan tu kita kena banyakkan sabar. Nah, barulah boleh berjaya. Dan juganya kita kena sembahyang bagi sepenuh. Sebab sembahyang tu apabila sepenuh, yang ibadat lain tu senang saja nak laku. Sebab tu kalau kita katanya, sebab itulah kalau orang tu tetap dia sembahyang dengan secara sempurna, maka urusan agama dia, urusan kerjaan dalam agama dia akan berjaya, akan ditolongkan oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala memberi kemudahan. Dengan sebab dia tu sembahyang dalam keadaan sembahyang yang sepenuh, dengan keadaan sembahyang yang sempurna. Maka di sini musannif mendatangkan suatu dalil, suatu hadis menunjuk katanya Nabi ada minta ambil bantuan daripada sembahyang, ambil pertolongan dengan sembahyang juga. Dia katanya, dan pada hadis, yang ada sebut pada hadis adalah Nabi SAW apabila menyusah akan dia, akan Nabi, apabila menyusah akan dia, akan Nabi oleh satu perkara, menyegera ia kepada sembahyang. Jadi menyegera ia, bersegera ia Nabi kepada sembahyang, maknanya menumpu kepada sembahyang. Menyegera ia kepada sembahyang, yakni menumpu ia kepada sembahyang. Nabi apabila ada suatu perkara yang jadi kesusahan di atas dia, susah nak berjaya ke masalah, ataunya bala ke masalah mana-mana lah, jadi susah kerjaan, jadi susah di atas dia, maka dia menumpu kepada sembahyang. Mudah-mudahan sembahyang itulah boleh buka jalan, bukakan jalan daripada kesusahan itu, memudahkan urusan itu. Sebab itulah daripada di sinilah Nabi ajar kita bersembahyang solat hajat. Bersembahyang solat hajat. Sebab Nabi katanya, apabila kamu ada apa-apa keperluan, ada hajat nak tolak bala ke, hajat untuk nak sepenuhkan, untuk nak berjayakan kerjaan ke masalan, maka kamu sembahyanglah 2 rakaat. Rakaat pertama selepas pada Fatihah baca qul ya, rakaat yang kedua baca qul huwallah. Itu dia ajarkan. Selepas pada tu berdoa. Jadi sembahyang hajat tu yang diajar oleh Nabi itu ialah Nabi suruh sembahyang sunat 2 rakaat. Walaupun tak sebut hajat, usalli sunnatan, sudah. Tak sebut hajat pun tak payahlah. Sembahyang seorang diri. Itu Nabi katanya, apabila kamu ada apa-apa hajat kepada Allah Ta'ala, maka kamu sembahyang 2 rakaat sunat. Maka termasyhur di kitanya sembahyang hajat. Sembahyang sunat 2 rakaat untuk Allah Ta'ala, supaya Allah Ta'ala menunaikan hajat kita. Sebab asalnya sembahyang 2 rakaat untuk nak mempenuhkan hajat kita. Walaupun sebab itulah kita niat tu usalli sunnatan, sahajaku sembahyang sunat 2 rakaat. Tak payah kata hajat, tak hajat pun tak ada apalah. Sebab Nabi pun tak ada kata kamu sembahyang sunat hajat, tak ada kata begitu. Tetapi apabila katanya ada hajat, kita sembahyang sunat, ada hajat, kita sembahyang sunat, jadi termasyhur kata sembahyang tu sembahyang hajat.
Begitulah. Jadi ini apa dia? Hikmat. Hikmat artinya khasiat. Khasiat bagi sabar dan sembahyang. Jadi maknanya kalau orang tu ada kesabaran, kalau orang tu sembahyang dengan secara sempurna, maka kerjaan dia tu, kerjaan agama dia tu akan terlacar. Kerjaan dia tu akan terlacar sekiranya kalau dia banyak sabar, kalau dia tu banyak sembahyang dengan kalau dia tu sembahyang dengan keadaan sempurna. Lagi pulanya sembahyang di sini tu tak dikehendaki sembahyang fardu sajalah, melengkapi sembahyang fardu dan sembahyang sunat. Asalkan sembahyang itu sembahyang yang sempurna. Kalau sunat pun sembahyang sunat yang sempurna, kalau sembahyang fardu pun sembahyang fardu yang sempurna. Itulah. Kemudian katanya permannya wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan bahwasanya sembahyang itu, ni nak cerita pasal sembahyang, dan bahwasanya sembahyang itu sangat berat, itulah kabiratun. Dia kabirah, kita maklum maknanya sangat besar. Sangat besar, tetapi dia terjemah sangat berat. Itu tafsir dia. Sebab kita kalau kita perhati itu, dia tak terjemuh daripada ayat Quran. Dia tak terjemuh daripada ayat Quran sebab haram terjemuh daripada ayat Quran. Kalau kita nak terjemuhkan tafsir Quran. Sebab tu dia tulis, tengok, dan bahwasanya sembahyang itu sangat berat. Tak kata sangat besar. Sebab dia ambil tafsir, terjemuh daripada tafsir. Terjemuh daripada tafsir Quran. Nak terjemuh ayat Quran tak boleh. Terjemuh daripada tafsir Quran. Tengok, dia katanya sangat berat. Dan bahawasa sembahyang itu sangat berat. Tapi dalam ayat katanya besar. Memanglah benda kalau besar, ia berat. Benda kalau besar, dia akan jadi berat. Benda kalau besar, dia akan jadi berat. Tak kira lah benda tu benda jenis berjisim atau benda jenis maknawi. Tengok bukit, batu, kayu, kalau besar, semakin besar, semakin berat. Kayu, batu dan lain-lain lagi, badan kita semakin besar, semakin berat. Semakin besar, semakin berat. Jadi maknanya berat, besar, berat tu maknanya timbangan dia lah. Tetapi di sini kita tak ada nak dibesar-besar. Tubuh badan tu bukan begitu. Besar, apa dia? Besar maknawi. Seperti urusan yang besar, projek yang besar, besarnya begitu. Maka ada keberatan juga untuk nak menguruskan. Maka di sini dia katanya sembahyang ialah suatu jenis perbuatan, suatu ibadat yang kira-kiranya berat. Benda besar dalam agama, benda yang berat. Maka memanglah benda yang berat, siapa yang boleh nak menanggungkan benda yang berat? Tak lain tak bukan orang yang kuat. Benda yang berat, orang yang kuat saja boleh menanggung. Kalau orang tak kuat, tak boleh nak menanggung. Maka di sini Allah Ta'ala menyaksikan bahasanya innaha lakabiratun. Tengok tu dia datang innaha, sesungguhnya. Kalau dalam kaedahnya innaha memberi faedah makna bersungguh pada ceritaan. Lagi pulanya la kabirah, ada sebut la kabirah, itu menyungguhkan pada perkataan takkid. Maka di sini nak cerita kata sungguhlah sembahyang itu benda yang berat, pekerjaan yang berat, urusan yang berat. Maka kita maklum bahasanya benda yang berat, yang mampu menanggungkan benda yang berat itu tak lain tak bukan orang yang kuat saja. Orang yang kuat saja atau orang yang banyak berlatih. Yang kuat, yang banyak berlatih-latihan, maka dia boleh menanggungkan benda yang berat juga. Kalau orang tu tak sampai latihan, artinya orang yang tidak ada tenaga yang kuat, maka tak boleh nak menanggungkan, nak menunaikan ibadat sembahyang.
Tapi di sini dia kata sangat berat di atas mana? Atas nafsu seorang. Berat di atas nafsu. Walaupun dia nak akad benda 200-300 kilo tu kuat masalah, tetapi kalau nafsu dia dhaif, dia tak boleh nak akadkan, nak menanggungkan sembahyang. Dia berat, bukan berat di atas tenaga batin, tenaga zahir dah. Bahkan berat di atas nafsu seorang. Malaikat atas orang yang khusyuk, yang soleh cenderung kepada taat. Malaikat orang ini dia terasa ringan. Maka orang ini dia akan terasa ringan dengan sembahyang. Malaikat dia kata atas orang yang khusyuk, illa 'alal khashi'in, malaikat di atas orang-orang yang khusyuk. Apa makna orang yang khusyuk? Ialah orang yang tenang hatinya dan orang yang soleh, yang buat yang tunaikan segala hak Allah Taala dan cenderung kepada taat, cenderung hati dia kepada taat kepada Allah, bermuyul dia kepada taat Allah, cenderung hati dia kepada taat Allah, minat kepada taat kepada Allah, suka kepada taat kepada Allah. Maka orang ini tak jadi berat di atas nafsu, orang ini tak jadi berat, tak jadi kesusahan. Jadi memanglah jadi kita di sini menunjuk bahawasanya kalau kita nafsu kita tu tak begitu kuat sangat untuk nak terimakan, untuk nak menanggungkan ibadat sembahyang, maka mestilah kita melatihkan. Kita melatihkan. Tengok contohnya pemain-pemain, lebih-lebih lagi pemain bola, dia dapat berlari daripada bolanya hampir-hampir 2 jam. Kita kalau nak berlari macam dia 10 minit pun tak boleh nak berlari dah letih dah. Tetapi dia berlari dalam pada bola tu, masa dia main bola tu ialah 2 jam, hampir-hampir 2 jam tu tak nampak letih pun. Sebab apa? Sebab mereka sudah berlatih. Mereka dah biasa dengan lari 2-3 jam tu, mereka dah biasa. Tetapi kita orang tak biasa berlari itu, cuba turun padang 10 minit dah letih. Dah letih. Tetapi kenapa dia boleh berlari dalam padangnya hampir-hampir 2 jam tak nampak letih, kita berlari 5 minit pun dah letih. Sebab apa? Kita kurang berlatih. Tidak lebih-lebih lagi, bukan kurang, tak ada berlatih, tak ada latihan langsung di kita. Maka jadi di sinilah katanya ar-riyadah. Maknanya latihan. Jadi untuk nak terimakan benda yang kuat itu, walaupun badan kita tak kuat, tenaga nafsu kita tak nak suka, tetapi boleh kita berlatih sehingga kita jadi kuat. Apabila sembahyang datang, masuk waktu dah. Apabila sampai masa kita nak sembahyang, terus boleh sembahyang, tak ada berasa berat. Kenapa? Sebab kita dah latih. Maknanya nafsu kita asalnya tak suka kepada sembahyang, sebab benda tu jadi susah di atas dia untuk nak uruskan sembahyang. Tetapi dengan sebab sampai masa kita berjalan, kita teruskan, sampai masa kita teruskan, jadi dia rasa macam tak berat. Dia rasa macam tak berat. Sebab tu kalau pernah hidup dalam susah, dia tak berasa susah pula. Kita pernah hidup dalam susah, maka dalam susah itulah kita sepanjang hidupnya, maka dia tak jadi susah. Tetapi orang yang hidup dalam kesenangan, dia tengok kita macam kita susah. Dia tengok kita macam susah, tetapi orangnya sendiri biasa kita tengok orang kat sebelah Afrika mana yang biasanya rumah dia tu buat dengan jerami, buat dengan kayu-kayu gitu duduk kat padang tengah panas. Kita tengok dia tu macam mana boleh duduk, tak ada aircon, tak ada kipas, tak ada apa, tapi mereka dah biasa dengan suasana begitu dan mereka tidak rasa kesusahan. Elektrik pun tidak ada, air pun susah nak cari makan, nak cari minum, nak mandi tapi dia sudah pernah biasa dengan suasana kesusahannya begitu, dah jadi biasa terhadap mereka. Tetapi kita yang duduk dalam mewah begini, apabila kita pandang kepada mereka, kita nampak macam dia tu dalam susah, padahal dia sendiri tu tak susah. Padahal dia sendiri tu dia tak rasa susah, sebab dia pernah duduk dah biasa dalam kesusahan. Maka begitu juga nafsu kita terhadap sembahyang. Maka sekiranya kalau kita dah biasa dengan dia,
maka itu tak jadi keberatan, tak jadi kesusahan. Yang nak jadi susah, yang nak jadi berat untuk nak ibadat sembahyang ini bagi mereka yang lama sekali nak sembahyang. Lama-lama sekali nak sembahyang tu dia terasa segan. Kalau tiada ada ketekanan, dia tak sembahyang. Kalau tak malu korang, dia tak sembahyang. Kalau tak datang hari Jumaat, dia tak sembahyang. Kalau tak datang hari raya, dia tak sembahyang. Maka mereka ini, dia kalau nak sembahyang macam kita setiap hari 5 waktu dan juga sunat-sunatnya, dia akan terasa berat. Sebab apa? Sebab kurang latihan. Sebab itulah dia cakap di sana, katanya minta kita untuk nak buat ibadat yang berat-berat ini mesti kena ada latihan. Lagi pulanya kita ingat bahwasanya susah pun mesti buat. Ingat katanya balasan dianya besar. Balasan di atas ibadat sembahyang besar, lagi pulanya seksaan di atas tinggal sembahyang pun besar juga, berat juga. Kalau begitu, jadi maknanya satunya kita bagi biasakan nafsu kita dengan sembahyang sehingga tak jadi berat. Lagi pulanya kita ingat kepada balasan yang besar kalau kita buat, seksaan yang berat kalau kita tinggal. Maka dengan sebab 2-3 perkara tadi itu kita boleh lacarlah dalam ibadat sembahyang kita. Sebab tu Allah Ta'ala katanya wa innaha lakabiratun, benar berat, benar susah, benar besar. Sembahyang ni nak menguruskan, nak melaksanakan sembahyang dengan secara sempurna tu bukan pekerjaan main-main. Bukan benda yang biasa-biasa saja, tetapi benda yang berat. Lebih laginya nak cari sembahyang yang sempurna, lebih laginya berat. Berat lagi. Maka benda ini yang boleh buatnya orang yang khasyi'in, orang yang khusyuk, orang yang tenang hati, orang yang soleh. Orang yang soleh ialah orang yang suka, orang yang menunaikan hak Allah Ta'ala. Dan orang itu orang yang cenderung hati dia, meminat hati dia kepada amal ibadat, kepada taat kepada Allah Ta'ala. Orang ini tak terasa berat dengan ibadat sembahyang. Itulah orang yang khasyi'in. Apa dia? Jadi sembahyang tu tak jadi keberatan. Pendek katanya sembahyang itu tak jadi keberatan bagi orang yang khasyi'in. Orang yang khusyuk hatinya, orang yang soleh, orang yang cenderung kepada taat, orang ini tak jadi berat. Kemudian pula Allah Ta'ala menceritakan siapakah al-khasyi'in. Alladzina yadhunnuna annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ini sifat bagi orang-orang yang khasyi'in. Alladzina yadhunnuna annahum mulaku rabbihim, iaitu orang-orang yang khusyuk tadi. Segala orang yang khusyuk tadi itu siapa? Segala mereka yang yakin mereka itu. Itu yazunnun, bukan mana zon, bukan mana sangka. Zon di sini dengan mana yakin. Zon di sini dengan mana yakin. Sebab kita cerita kenapa katanya zon dengan mana yakin. Yazunnun mana zon. Zon tu tak rendah pada yakin. Tak sampai 100%. Kalau yakin tu 100%. Kenapa katanya yazunnun dengan mana yakin? Sebab tidak sah iman kita melainkan dengan secara yakin. Kalau dengan secara zon, iman kita tidak sah. Padahal kita di sini bercakap tentang siapa? Tentang orang yang khasyi'in, orang yang mukmin, orang yang khusyuk. Orang yang beriman, orang yang khusyuk. Orang yang mukmin. Maka nak jadi beriman mesti kena yakin dengan keimanannya. Beriman dengan Allah, yakin dengan Allah, yakin dengan Nabi Muhammad, beriman dengan segala Rasul, beriman dengan lain-lain lagi, maknanya kita kena yakin ke semuanya. Beriman dengan hari kiamat, maknanya kita yakin katanya hari kiamat akan berlaku pada suatu hari nanti. Iaitu orang-orang yang khusyuk, mereka yang yakin mereka itu yakin bahwasanya lagi bertemu mereka itu akan Tuhan mereka itu pada
akhirat dengan bangkit di kubur. Orang khasyi'in yang jadi ringan di atas mereka pada sembahyang. Orang khasyi'in ini alladzina yazunnuna annahum mulaku rabbihim, iaitu mereka segala mereka yang yakin, mereka itu yakin bahwasanya lagi bertemu mereka itu akan Tuhan mereka itu pada akhirat. Dia akan bertemu dengan Tuhan, dia akan menghadapi kepada Tuhan di akhirat esok apabila dia bangkit daripada kubur. Dia yakinnya begitu. Ini setengah daripada mana? Setengah daripadanya orang yang nak jadi ringan di atas dia ibadat sembahyang dan ibadat-ibadat yang lain lagi, dan untuk nak jadi senang, jadi ringan pada meninggalkan maksiat ialah orang yang ingat balasan pada akhirat. Jadi kita satu benda untuk nak menguatkan kita di atas buat ibadat dan meninggalkan maksiat, kita terpandang di dalam hati kita apa dia? Balasan akhirat nanti. Kena rajinlah sembahyang baru nak dapat pahala. Janganlah tinggal sembahyang nanti kena masuk neraka. Apabila kita ingat begitu, jadi kuatlah kita juga di atas ibadat, mana-mana ibadat walaupun bukan sembahyang sekalipun. Maka di sini macam itulah dia kata orang ni dia yakin bertemu dengan Tuhan. Tapi bukan maksud bertemu macam kita tu bukan begitu. Bertemu macam kita bertemu sama-sama kita tu bukan maksudnya begitu. Bahkan maksudnya bertemu itu ialah kita akan terima balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukan maksud katanya kita bertemu tu kita berdiri di depan Tuhan, tengok Tuhan di depan mata kita, bukan maksudnya begitu. Tetapi maknanya suatu hari nanti di akhirat esok kita akan menghadapi kepada Allah dengan tanpa kaifiat. Bukan kata Allah duduk di depan kita lah. Macam Nabi itu sujud kepada Allah Ta'ala pada Lailatul Isra' dan Mi'raj saat itu. Nabi sujud kepada Allah, tetapi bukan menunjuk kata Allah itu berjihad pada mana-mana jihad, dengan sebab Allah Ta'ala itu maha suci daripada bertempat dan berjihad. Maka kita menghadapi kepada Allah di suatu hari akhirat esok untuk nak terima balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Macam kita sembahyang inilah. Kita sembahyang kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pada zahir kita menghadap kepada kiblat sekalipun, kepada Kaabah sekalipun, tetapi dalam hati kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Menghadap dengan hati. Menghadap dengan hati kepada Allah. Bukan maknanya kita bertemu betul-betul tu, bukan dia begitu. Jadi orang yang khusyuk ialah orang yang yakin mereka itu akan bahwasanya suatu hari nanti di akhirat esok selepas pada bangkit pada kubur mereka akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Di situlah akan terima balasan baik kalau dia orang baik, dia terima balasan jahat kalau dia tu orang yang buat amal jahat. Wa annahum ilaihi raji'un. Dan bahwasanya mereka itu orang-orang yang khusyuk tadi, mereka itu kembali kepada Allah kembali. Yani mereka kembali kepada Allah semuanya sekalian pada akhirat. Jadi maknanya tak kiralah mereka itu, kita pun orang kafirnya tak dapat tidak bahwasanya akan kembali kepada Allah Ta'ala kesemuanya, kembali kepada Allah untuk nak nerimakan akan balasan daripada Allah. Kembali kepada Allah. Kenapa cakap kembali? Kenapa dia cakap kembali? Ni dia macam ni. Nak bandingnya. Seperti kita jadi tokek masalah. Kita jadi tokek, adalah koli-koli kita yang orang kerja kita tu. Maka kita, contohnya kita ada kebun masalah. Kita suruh orang kerja kita tu ambil buah kat kebun atau buatlah kerja kat apa-apa kat kebun tu. Baru sampai sebelah petang, orang kerja tu kena datang berjumpa dengan kita, balik berjumpa dengan kita untuk nak terima gaji. Pagi-pagi kita hantar dia pergi kat kebun, buat kerja kat kebun,
Bahawa sebelah petang dia balik berjumpa dengan kita untuk nak terima duit, gaji. Maka macam itulah seolah katanya Allah Ta'ala bangkitkan kita lepas kita hatta kita duduk di atas dunia. Macam kita lepaskan hantarkan orang kerja, kita kerja kat kampung-kampung, kat mana-mana tempat saja. Apabila sampai masa, orang kerja tu akan balik berjumpa dengan kita untuk nak dapat balasan gajinya. Maka macam tu juga kitanya seolah katanya kita ni Allah Ta'ala jadikan kita dan letak kita di atas dunia dan diserahkan kerjaan kita kepada diserahkan kerjaan kepada kita. Apa dia? Sembahyang kerjaan diserah. Sebagaimana katanya inna khalaqnakum wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu maknanya Allah Ta'ala jadikan kita, letakkan kita di atas muka bumi, tujuannya serah kerjaan kita ialah ibadat. Maka apabila sampai masa kita kena berjumpa dengan dia baliklah untuk nak terima gaji, untuk nak terima balasan. Mana kita Allah Ta'ala seolah kata Allah Ta'ala hatta kita letak di atas dunia supaya kita buat kerja. Kerja apa? Ibadat kepada Allah, taat kepada Allah. Apabila sampai masa sudah kerja, akan datang balik kepada Allah kerana nak terimakan gajian balasan itulah. Macam tadilah, macam katanya kita atarkan orang kerja kita duduk kat rumah. Kita tak bekerja lah sebab kita tu okey. Kita ada kat rumah kita ada kat office kita, tetapi pekerja kita lah pergi sana buat situ, buat di sini, buat situ di sini. Apabila sampai masa dia akan balik berjumpa kita pula untuk nak terima gaji. Itu katanya orang kerja balik berjumpa dengan tokeh. Begitulah macam, maka nak banding macam itulah sebab tu katanya wa annahum, dan bahasa mereka itu kepadanya, kepada Allah kembali sekalian pada akhirat. Mana mereka akan kembali kepada Allah untuk nak terima balasan. Maka tengok dia katanya, maka membalas ya Allah akan mereka itu atas amalan masing-masing baik dan jahat. Kalau koli itu tak kerja, tokeh tak bagi gaji. Kalau kerja, tokeh bagi gaji. Begitulah. Apabila kembali kepada tokehnya, tokeh tanya macam mana buat kerja ke tidak hari ni, dah siap ke belum? Jawabnya tak kerja, tak siap, tak bagi gaji. Sekadar tu lah. Kalau sepatut denda pun denda lah. Tapi kalau tokeh tanya macam mana buat ke tidak hari ni, buat, dah berjaya ke belum, dah siap ke belum, dah siap, tokeh bagi balasan baik, gaji, bagi bonus pula. Katalah itu maksud katanya wa annahum ilaihi raji'un, kembali kepada Allah untuk nak terimakan balasan bagaimana orang kerja kembali kepada tokeh untuk nak terima gaji-gajinya. Begitulah. Sebab tu bahasa tu Allah Ta'ala katanya wa annahum ilaihi raji'un, kembali. Bukan maksud katanya Allah Ta'ala duduk kat rumah, kita kena kembali balik kepada rumah Allah. Bukan maksudnya begitu. Maknanya maksudnya wa annahum ilaihi raji'un, maknanya suatu hari nanti di akhirat esok kita akan terima balasan. Macam maksud katanya koli tadi tu kembali kepada tokeh, maknanya akan terima selepas pada kerja, koli akan dapat gaji. Walaupun tak kembali, tengok sekarang tu koli duduk di mana tak tahu, tapi tokeh tu onlinekan duit. Dengan secara sekarang tu tak payah kembali tetapi diberi balasan. Tapi maksudnya maka di situ begitulah maksud katanya wa annahum ilaihi raji'un, maka suatu hari nanti mereka akan terima balasan daripada Allah. Kembali tak kiralah. Tapi pasal cakapnya dibanding seperti katanya tokeh dengan koli itu kena kembali pada tokeh untuk nak terima gaji. Tapi maksud lazim pada tunya ialah akan dibalas. Akan dibalas. Lepas tu cakap kata kembali itu nak banding dengan suasana kita dengan tokeh kita. Sebab tu dia katanya dalam lingkungan tu dia kata maka membalas ya Allah. Tu makna kata kembali. Maksudnya sebab tu katanya kembali tak kembali itu bukan penting. Bukan nak dikembali tak kembali, mana di akhirat esok akan dibalas. Seperti anak koli itu masalah bukan kena balik berjumpa dengan tokeh, boleh jadi tak berjumpa dengan tokeh kirim kepada orang lain duit gaji, boleh juga.
Tapi kalau nak terima daripada tangan tokek tu, kena balik jumpa dengan tokek lah. Tapi sekadar tapi maksudnya apabila kerja dengan tokek, sepatutnya tokek kena bagilah kerja. Walaupun kita tak kembali tak pergi jumpa dengan tokek, tapi tokek boleh masuk duit dalam sapu, kirim kat siapa-siapa sampai kepada orang kerja. Maksudnya tokek dah bayar gaji. Maksudnya selepas pada kerja ambil gaji daripada tokek. Apabila kita akhirat esok, kita ambil balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang baik, baiklah. Kalau orang jahat, jahatlah. Begitulah maksudnya. Habis di situ mulai daripada apa dia? Wasta'inu bis-sabri was-salat sampai ke wa innahum ilaihi raji'un, itu sebagai menyelangi Allah Taala sebutkan sifat-sifat bagi orang mukmin sahaja. Maka ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum, ini kembali kepada cerita asal yang mananya di sini Allah Taala ceritakan sikap-sikap orang Bani Israil, orang Yahudinya. Maka kita sekadar itu dulu. Ya bani Israil wallahu alam, alhamdulillahi rabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma iftah lana futuhal arifin wa nawwir qulubana min nurikal karim waj'al lana khalisatan li wajhikal karim. Allahumma inna nasta'dzinuka ma qara'nahu wa ma hafaznahu wa ma sami'nahu